Ya, Alif, Sarawak mahu nisbah kerusi parlimen di antara Sarawak dan Sabah dikekalkan melalui pengembalian 35% kerusi di parlimen untuk kedua-dua negeri seperti yang disahkan pada mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 Khamis lepas. Premier Sarawak merangkap pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bagaimanapun tidak menetapkan bilangan kerusi yang diinginkan. Sebaliknya menyerahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk melaksanakan pembahagian kerusi tersebut. GPS berpandangan bahawa Sabah dan Sarawak combined seat must be about 35%. Di mana tempatnya ia serah kepada Election Commission. Kita tengok proportion sekarang lah. Sekarang kita 31, Sabah 25. Yeah. Kalau dah tambah, you follow the same proportion. Kan? Ya, saya serah kepada Election Commission. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, usaha itu perlu untuk mengimbangi kuasa yang ada terutama dalam menjaga semangat yang termaktub dalam MA 63. Perlembagaan boleh dipindah apabila mempunyai 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang menyokong. Jadi kita nak protect kita sendiri. Mungkin kalau kita tidak ada 35%, they can amend the constitution. Dan ia akan boleh memberi kesan yang buruk ke atas apa yang telah termaktub dalam perlembagaan. Mengenai pembahagian kerusi itu kelak, beliau memahami serta menerima pembahagian tersebut adalah berdasarkan populasi. Namun pada masa sama, perkara berkenaan harus juga mengambil kira keluasan sesebuah kawasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Benak di Sri Aman. Mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Khamis lalu telah mengesahkan langkah mendapatkan semula 35% daripada 222 kerusi parlimen untuk Sarawak dan Sabah. Berdasarkan pengiraan atau kedudukan ketika ini, 166 atau 75% daripada jumlah tersebut adalah di Semenanjung, manakala baki 25% untuk kedua-dua negeri terbabit. Endorsement oleh MKMA 63 itu nanti bakal membolehkan Sabah dan Sarawak memiliki 78 daripada 222 keseluruhan kerusi parlimen. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sentiasa melihat kepada penambahbaikan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 untuk diguna pakai di Sarawak dan Sabah. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata SSM berusaha untuk mencari kaedah yang sesuai bagi membolehkan komuniti perniagaan di kedua-dua negeri berdaftar di bawah akta tersebut. Datuk Seri Alexander menjelaskan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tidak terpakai di Sarawak dan Sabah kerana pendaftaran perniagaan di kedua-dua negeri itu terletak di bawah bidang kuasa agensi kerajaan negeri. Ujar beliau adalah tidak adil melihat peniaga di dua negeri berkenaan tidak dapat menikmati manfaat yang disediakan menerusi akta itu. Mengambil contoh bantuan yang diberikan semasa pandemik COVID-19, katanya perniagaan yang berdaftar di bawah akta itu berpeluang untuk mendapatkan bantuan kewangan di samping dapat menyertai program keusahawanan dengan memiliki perniagaan yang sah. Justru itu, beliau berharap agar akta itu dapat dikuatkuasakan di Sarawak dan Sabah bagi membolehkan komuniti perniagaan di kedua-dua negeri itu menikmati faedah seperti mereka di Semenanjung. Datuk Seri Alexander berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Program Usahawan Muda 2022, siri ketiga peringkat negeri Sarawak yang bertempat di Politeknik Kuching. Sementara itu, terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata program usahawan muda mampu membuka peluang kepada peserta untuk memanfaatkan skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP. Beliau menjelaskan skim itu yang diperkenalkan pada 2020 memberi kemudahan pendaftaran perniagaan secara percuma kepada golongan usahawan B40 dan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT.
Datuk Seri Alexander memaklumkan berdasarkan statistik Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dari Januari 2021 hingga Julai tahun ini, sebanyak 38,344 pendaftaran perniagaan diterima yang terdiri daripada 17,455 pelajar IPT dan 20,889 usahawan B40. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan penyerahan agihan Wakalah Zakat Korporat SSM kepada 30 orang pelajar dan sumbangan tanggungjawab sosial korporat SSM kepada 20 orang pelajar asnaf yang bernilai RM25,000. Beliau turut mengumumkan sumbangan dana daripada SSM bernilai RM10,000 kepada Kelab Usahawan Politeknik bagi membolehkan institusi pengajian itu menganjurkan lebih banyak program keusahawanan kepada pelajarnya. Pertandingan bintang kecil Zon Sarawak malam ini bakal menyaksikan 6 peserta bersaing untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan Firdaus Ar-Rashid Idris di Auditorium P. Ramlee. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa di studio Kuching. Berbaki beberapa jam saja lagi, kita akan mengetahui siapakah yang bakal mewakili Sarawak untuk ke peringkat kebangsaan bintang kecil pada kali ini. Ini seperti yang boleh lihat belakang saya sekarang ini merupakan pentas utama untuk pertandingan di mana 6 peserta akhir akan berentap pada malam ini. Dan mereka merupakan pesaing bagi peringkat Zon Sarawak. Dan 2 peserta terbaik nanti akan menerima wang tunai RM2,000, piala dan sijil. Manakala 4 peserta yang akan menerima hadiah seguh hati, masing-masingnya akan menerima wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Manakala pertandingan berkenaan juga akan malam ini dimeriahkan dengan artis jemputan kami, iaitu Sheila Hamzah dan juga Haris Mukris sebagai pengisian untuk pertandingan malam ini. Dan bintang kecil merupakan anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri dan ia mula dikenalkan sejak tahun 1986 di peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan pula sejak tahun 1998. Bagi mereka yang hendak menyaksikan sendiri konsert malam ini, bolehlah hadir ke Auditorium P. Ramlee Kuching, di mana 300 peserta terawal akan boleh memasuki di ruang Auditorium P. Ramlee, di mana selebihnya akan boleh menyaksikan menerusi skrin yang kami sediakan di luar, termasuk terdapat juga jualan makanan dan minuman di luar perkarangan. Manakala terdapat juga elemen seperti cabutan tiket berduah kepada mereka yang hadir untuk malam ini. Saksikan live menerusi Facebook kami, iaitu di Berita RTM, di RTM Sarawak dan juga Sarawak FM untuk lintas langsung bintang kecil malam ini. Untuk itu kembali bersama Vanessa di studio Kuching. Silakan. Ya, terima kasih Firdaus. Kita ke perkembangan seterusnya. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP akan memastikan kesemua 7 calon yang terpilih untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang bersih daripada rekod jenayah. Presidennya Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, buat masa ini pihaknya telah menghantar butiran calon ke pihak berkuasa bagi tujuan tapisan. Bagaimanapun, Datuk Dr. Sim ingin mendedahkan senarai calon tersebut sehingga diumumkan oleh Premier Sarawak kelak. Yeah, we don't want to get caught in the last minute, like the previous students did the last minute. Then we receive a letter from IGP saying that there a case. That is, even though no further action, but still there's a case. Datuk Seri Dr. Sim ditemui media selepas majlis perasmian Parakan Tanglong di Taman Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengesahkan timbalannya yang juga ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riot Jaim, akan mempertahankan kerusi Serian pada PRU 15 nanti. Dalam majlis itu, sekitar 1,000 orang hadir pada majlis Parakan Tanglong itu yang menarik penyertaan warga Bandar Kuching. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Vanessa.